Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey. Alhamdulillah. Sehari demi sehari, masa demi masa, Allah telah tunjukkan satu persatu perkara yang logik dan juga yang tak logik. Mula-mula kita rasa, di perkara apa berlaku ni? Manusia panik, manusia terikut-ikut. Tapi hari ni ada sebahagian manusia dah mula sedar. Alhamdulillah. Saya bukan nak menghasut, saya bukan nak mencakap perkara-perkara lain salah, perkara-perkara lain tidak betul, tetapi saya cuma nak berkongsi pandangan dan pendapat kepada kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan iman dan Islam. Alright, kita diberikan agama yang sempurna. Nabi SAW sebelum wafat, Nabi telah usahakan bersusah payah, berikan masa, berikan diri, berikan harta untuk sempurnakan agama. Dan Nabi SAW sempurnakan agama melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, melalui firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Jibril sentiasa mendampingi Nabi SAW untuk membimbing Nabi, untuk menasihat Nabi, untuk memperbetulkan bagaimana usaha Nabi yang Nabi nak tinggalkan kepada kita hari ini. Alhamdulillah, kita sebagai umat akhir zaman dapat agama yang sempurna. Masya Allah. Sangat beruntung umat akhir zaman. Sangat beruntung kita dipilih menjadi umat akhir zaman. Kenapa? Kita dapat menjalani agama dengan agama yang telah disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Untung tak kita? Masya Allah, untung sangat. Dan dalam agama ataupun Nabi pernah bagi tahu, Nabi menceritakan kepada kita, kamu nak dapatkan kejayaan, kamu nak dapatkan kebahagiaan, kamu nak dapatkan kesihatan, apa saja penyelesaian, masalah, ujian kita di dunia ni dengan agama. Satu pertanyaan saya, ada tak kita menyelesaikan masalah kita hari ini, ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita hari ini dengan sungguh-sungguh pada agama? Saya tidak menafikan usaha ikhtiar perkara lain, tetapi ada tak Nabi SAW pergi berperang dengan sahabat, pakai baju perisai, bawa senjata. Kalau dia tawakal, dia yakin Allah sentiasa turunkan bantuan, tak perlulah pakai baju perisai, tak perlulah pakai senjata. Melenggang je lah, berperang. Tak perlu nak pakai baju perisai. Kenapa Nabi pakai baju perisai? Nabi berusaha. Tetapi Nabi berusaha itu adalah menyelamatkan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala berusaha untuk selamatkan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak hari ini kita berusaha nak selamatkan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya nak tanya orang-orang KKM. Saya nak tanya frontliner, kita berusaha hari ini, ada tak kita berusaha betul-betul di jalan Allah SWT? Ada tak kita rasa merintih, menangis, sedih dengan usaha agama yang tak berjalan dengan baik hari ini? Ada tak kita rasa, ya Allah, sedihnya, kita sedang berusaha ni. Berusaha untuk menghindarkan wabak, merawat wabak. Ada tak kita berusaha hari ini nak menghindarkan wabak, nak merawat wabak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Cuba tanya diri sendiri. Ada tak kita hari ini bersatu di dalam agama untuk menyelesaikan masalah? Ada tak? Wahai orang-orang politik, wahai orang-orang yang ada ilmu, wahai pakar-pakar semua, cuba fikir tengok, ada tak hari ini kita berusaha sungguh-sungguh nak menyelesaikan perkara ini, kita dahulukan. Kita berusaha, ikhtiar. Tapi yang mana satu yang perlu kita berusaha, yang mana satu yang perlu kita ikhtiarkan, yang mana satu kita perlu dahulukan? Melencong hari ini, babe. Melencong kita. Cuba tanya hari ini,
pada diri kita. Kita tanyalah, ada tak kita rasa sedih? Kita rasa, ya Allah, apa yang dah berlaku ni? Cuba kita tanya. Ada tak usaha agama hari ini kita bersatu untuk tarik bantuan Allah, tarik nusrah Allah, tarik rahmat Allah? Ada tak? Sedangkan Nabi SAW bagi tahu pada sahabat. Dan sahabat sampaikan sehingga hari ini perkataan itu tidak pernah berubah. Dan disampaikan lagi oleh orang alim, para ulama hari ini. Kejayaan manusia hanya ada dalam agama. Kita pernah dengar perkataan itu. Kita pernah dengar daripada ustaz-ustaz bagi tahu kepada kita hari ini, kejayaan manusia hanya dalam agama. Kejayaan dunia dan akhirat. Kenapa kita tak boleh meyakini untuk bersatu dalam agama untuk dapatkan kejayaan? Yes, ikhtiar. Kita usaha nak rawat, kita usaha nak mencegah, kita bendung sama-sama. Sehingga kita tutup, kita sekat jemaah untuk datang beribadah di rumah Allah SWT. Ada tak kita fikir risau tentang perkara tu? Ada tak kita fikir risau, babe? Rumah-rumah Allah sepi dengan amalan, dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir. Cuba fikir tengok. Cuba kita fikir tengok hari ni. Betul tak kita usaha hari ni di jalan Allah? Nabi SAW usaha. Pakai baju perisai. Ada rimau lari, usaha lari. Tetapi usaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah Ashabul Kahfi juga usaha. Tapi usaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan usaha menidakkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang silap kita. Kita dah melencong jauh. Kita nak berhujah macam-macam. Berhujah tetapi kita berhujah bukan kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Sains itu sunat. Sains dengan sunnah, mana yang lebih besar? Mana yang didahulukan dulu? Cuba fikir hari ini. Agama, sains. Sains dalam agama. Yes. Pakar dalam agama. Tapi yang mana kita nak dahulukan dulu? Pakar dulu ke agama dulu? Semua ada turutan. Allah membesarkan kita daripada kita kecil. Tak boleh berjalan, merangkak, boleh berdiri, berjalan. Semua ada turutan, babe. Dari tak tahu nak bercakap, boleh bercakap. Daripada menangis, tak tahu nak minta apa-apa, dah boleh bercakap, boleh meminta apa-apa. Semua ada turutan, babe. Begitu juga kehidupan agama nak dapat kejayaan, perlu ada turutan. Tak boleh lompat-lompat. Kita nak lompat, babe. Kita hari ini melompat tanpa meletakkan agama dahulu. Sepatutnya agama dahulu. Agama ni kita ketepikan. Betul tak kita hari ni usaha di jalan Allah SWT? Cuba tanya pada diri kita sendiri. Walaupun kita sejahil-jahil manusia, cuba tanya. Tanya balik. Ada tak aku hari ni berusaha, walaupun semua hari ni, tak ada satu manusia hari ni diketepikan dalam usaha untuk menyelamatkan diri kita daripada ujian ni, daripada musibah ini, daripada wabak ini. Semua manusia. Ada tak kita hari ini semua manusia duduk di jalan Allah SWT? Ada tak kita hari ini bersusah payah mengajak manusia, jom, kita nak selesaikan masalah ni. Siapa yang nak selesaikan masalah ini? Yang menciptakan dunia, yang menciptakan makhluk, yang empunya makhluk, yang empunya seluruh alam. Yang nak selesaikan semua ni. Ada orang sakit tanpa makan ubat, tapi dia yakin Allah boleh bagi sembuh. Nabi Ayub alaihissalam lagi teruk sakit, babe. Bertahun-tahun sakit, babe. Sampai tembus isi dia. Sampai keluar cahaya dalam lubang-lubang daging dia. Lari pengikutnya. Siapa dia tu? Bukan orang biasa-biasa. Ada pengaruh, ada pengikut. Ada kekayaan. Hilang semua, babe. Kalau dia nak ubat, dia nak cari ikhtiar, boleh usaha macam-macam.
Tapi dia yakin, babe, aku tetap duduk di jalan Allah SWT. Pasti dan pasti Allah akan hadirkan bantuan. Allah hadirkan kesembuhan. Yakin, babe. Pasti dan pasti satu hari nanti Allah akan hadir. Ya, betul. Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub AS. Kita hari ini membesarkan dunia. Kita berusaha hari ini membesarkan dunia. Kita hari ini bukan berusaha untuk membesarkan kebesaran Allah SWT. Inilah kelencongan kita. Salah kita ini. Sampai kita tak nampak. Babe. Masing-masing hari ini takut dengan kesalahan masing-masing. Nak cuba tutup kesalahan masing-masing. Terbongkar, babe, hari ini terbongkar satu persatu. Perkara yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, wallahi Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan perkara ni. Siapa pun. Kita hidup ni kerana Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan kehidupan kita. Tak kiralah dia miskin, dia kaya, dia berpangkat, dia ada kedudukan, dia tak ada pangkat, dia tak ada kedudukan, dia ada pengaruh, dia tak ada pengaruh. Tetapi kalau dia hidup di dunia ini di atas landasan Allah SWT, ikhlas buat satu perkara kerana Allah SWT, pasti dan pasti Allah SWT akan mempermudahkan perkara itu. Tetapi kita lihat hari ini Allah permudahkan tak? Bagaimana kita tengok negara Brunei Darussalam? Allah permudahkan tak? Kita telah memakainya bersama-sama SOP biasa sebagai perisai bersepadu. Dan Alhamdulillah, kesan dari penggunaan perisai bersepadu ini, Brunei Darussalam telah dilihat sedang dibentengi oleh keberkatan yang menakjubkan, yang menjadikannya terselamat daripada serangan wabak. Ini adalah situasi luar biasa, di mana kita jangan menganggapnya sebagai ringan sahaja. Beta secara peribadi amatlah meyakini perkara ini, bahawa apa jua jenis virus yang membentuk wabak tidak akan mampu untuk melangkahi ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu makanya, kita orang Islam janganlah berenggang dari Al-Quran dalam makna, jangan lari dari membacanya. Beta berharap kita orang-orang Brunei akan menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai budaya sepanjang zaman. Artinya, semua generasi kita, sama ada yang sedia ada maupun yang akan lahir kemudian, adalah generasi-generasi yang membaca Al-Quran belaka. Ke bawah duli yang maha mulia bertitah, jika Al-Quran terus dibaca, tidak diragukan lagi negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Betapa bertuahnya negara jika harapan beta ini tercapai. Kerana Al-Quran jika terus dibaca oleh rakyat dan penduduk, tidak diragukan lagi negara akan mendapat berkat dan berhias dengan cahaya. Kerana bukankah Al-Quran itu memang ia cahaya? Cahaya Al-Quran bukan seperti cahaya lampu atau pelita, tetapi cahaya Al-Quran mampu untuk menerangi hati sanubari dan menerangi kehidupan, bahkan menerangi alam kubur menurut agama. Siapakah yang tidak mahu untuk mendapat cahaya yang seperti ini? Pada hemat beta, semua kita adalah mahu. Tak salah, kita boleh bagi alasan negara dia kecil. Rakyatnya pun sikit. Bukan itu alasan. Kalau nak ikutkan Selangor tu pun kecil, babe. Aku duduk di Perak-Perak ni pun kecil, babe. Setiap negeri ada pemerintah. Setiap negeri ada ketua agama. Kenapa tak boleh selesai? Kenapa masih lagi ada, tak ada, ada, tak ada? Allah akan payah-payahkan kehidupan kita kalau kita hari ini letakkan diri kita di atas jalan dunia untuk menyelesaikan masalah. Wallahi,
Kalau kita letakkan kehidupan kita untuk selesaikan perkara ni kerana ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dan pasti pertolongan Allah, bantuan Allah datang dalam kehidupan kita. Inilah yang berlaku hari ini. Dan kebohongan, saya cakap terus terang, ikhlas daripada firasat saya, daripada hati saya. Terlalu besar dah hari ini manusia besar-besar kan. Kebohongan. Dunia ni penuh dengan kebohongan. Dunia ni penuh dengan penipuan. Dunia ni tipu-tipu. Tetapi manusia hari ni tahu. Bukan tak tahu, babe. Tetapi hari ini membesarkan penipuan, membesarkan pembohongan yang ada pada diri sendiri. Jangan cakap pada orang lain. Pada diri sendiri, babe. Sendiri mengaku Allah bagi bantuan, tetapi sendiri tak dapat buat apa-apa. Sendiri tak boleh nak fikir, berusaha, tertipu. Kadang-kadang diri sendiri jadi asbab manusia lain juga tertipu dengan dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah kehidupan kita hari ini. Allah bagi nikmat yang paling besar, tuan-tuan. Bukan semua manusia dapat nikmat ni. Yang ni apa? Nikmat iman dan Islam. Bukan semua manusia, ada 8 bilion manusia dekat dunia ni. Bukan semua manusia ada iman dan Islam. Iman dan Islam dalam diri kita atas pilihan Allah, bukan pilihan kita. Allah hadirkan pilihan ni untuk kita. Allah berikan pilihan ni untuk kita. Betapa besarnya nikmat iman dan Islam, tetapi kita tak rasa nikmat iman dan Islam ni untuk kita nak cari penyelesaian hidup. Allahu Akbar. Allah. Oh. Saya sedih, babe. Saya sedih, babe. Saya sedih kerana ramai, bukan orang lain, babe. Kita hari ni, antara satu umat Islam dengan satu umat Islam, kita panggil dia apa? Kita panggil dia saudara. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelarkan kita umat akhir zaman ni apa? Saudara-saudaraku. Dan kita juga ini saudara Islam. Saudara baru, kalau yang baru masuk Islam, saudara baru. Kita panggil saudara. Semua ni saudara. Walaupun kita tak kenal keturunan dia, bangsa dia, mak bapak dia, ahli keluarga dia, tetapi bila dia ada iman dan Islam, kita gelarkan dia saudara. Saudara Islam, saudara. Sedih, babe, saudara-saudara kita hari ini terlalu bergantung dengan kehidupan dunia. Terlalu yakin dengan dunia yang memberikan manfaat, memberikan mudarat dalam kehidupan kita. Saya sedih, babe, saudara-saudara kita semua ini. Yakin dunia yang memberi mudarat, dunia yang memberi manfaat. Tetapi kita tidak yakin dengan siapa yang menciptakan manfaat dan mudarat dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Sedih. Sedih. Apa nak jadi dengan kita hari ni? Saya nak tanya ni, agamawan, ilmuwan, pakar-pakar, ahli politik, apa nak jadi dengan kita hari ni? Adakah kedudukan kita, pangkat kita, pengaruh kita? Hari ini kita tertipu dengan diri sendiri. Ada agamawan sibuk nak cari pengaruh. Ada ahli politik sibuk nak cari kuasa. Ni yang berlaku hari ini. Terang-terang, babe. Terang-terang. Semua manusia tahu hari ini. Adakah itu tujuan hidup kita? Adakah itu maksud hidup kita? Adakah itu kejayaan dunia yang korang rasa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayangkanlah kita memutuskan silaturahim antara saudara se-Islam kita. Kita memutuskan silaturahim antara ibu dengan anak. Menjauhkan hubungan anak dengan ibu. Apa yang kita dapat? Saya nak tanya ahli-ahli politik, agamawan semua, apa yang kita dapat? Kita nak bagi alasan wabak. Kita bagi alasan untuk mencegah wabak, merawat wabak. Sedangkan hari ini telah terbukti ada ubat untuk menyembuhkan wabak. Ada kajian yang boleh menyembuhkan wabak. Dalam agama ada perkara yang boleh menyembuhkan wabak. Sedangkan kita beri alasan untuk memisah perhubungan kasih sayang sesama makhluk. Kita bagi alasan wabak. Cuba fikir. Cuba fikir, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Kita dapat pengaruh manusia.
Kita nampak, oh manusia kata kita hebat, kita bagi hujah-hujah agama, kita bagi dalil, kita bagi hadis. Wow, aku hebat. Aku berilmu, aku hebat. Iblis lagi berilmu daripada manusia. Iblis lagi lama beribadah daripada manusia. Kita nak kata kita hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada apa-apa kita, tuan-tuan. Tak ada apa-apa kita, sumpah. Wallahi kita tak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Wallahi kita tak ada apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Sedarlah kita ni tak ada apa-apa. Janganlah nak bagi 1000 alasan untuk mendahulukan agama menyelamatkan kita. Berapa lama ni rumah-rumah Allah SWT sepi dengan amalan? Cuba tanya balik pada diri kita. Apa yang akan dapat? Apa yang kita akan dapat? Tuan-tuan tanya pada diri tuan-tuan, apa yang tuan-tuan akan dapat? Jangan nampak dekat zahir, jangan nampak dekat dunia, tapi nampak dengan batin kita. Dengan rasa ni, rohani kita ni yang ada kebesaran Allah. Apa yang kita akan dapat? Adakah kita dapat kebaikan, keselamatan di sisi Allah SWT? Atau sebaliknya, cuba tanya. Kita tahu tak jawapan tu? Cuba tanya. Fikirlah. Hey, Allah bagi kita peluang jadi ulama. Allah bagi kita peluang jadi agamawan. Allah bagi peluang kita jadi orang politik, jadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Allah bagi peluang. Pilihlah peluang ini, gunakanlah peluang ini untuk bantu agama, untuk bantu agama, untuk bantu agama. Jangan guna agama sebagai kepentingan untuk menarik pengaruh, menarik pengikut. Ni hari ni berlaku. Hari ni berlaku tau perkara ni. Tegang-tegang. Tersebar. Guna agama untuk tarik perhatian manusia. Guna agama untuk mencari pengaruh manusia. Guna agama untuk mencari pengikut. Allahu Akbar. Nabi SAW pun berdakwah. Sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala pun berdakwah. Cari pengaruh, cari pengikut. Tetapi mereka bawa semua pengikut, pengaruh untuk duduk di jalan Allah SWT, untuk berada di jalan Allah SWT. Sebab itu ketika pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Islam sudah berkembang. Pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam dah semakin kaya. Kaya. Fikir. Datang dari mana tu? Bantuan Allah tu datang daripada mana? Mereka bukan mengajak manusia untuk jadi pengikut, sanjung mereka, puji mereka, puja mereka, agungkan mereka, tak. Mereka cari pengikut untuk memuji Allah SWT. Bergantung kepada Allah SWT, bukan bergantung kepada mereka. Ini kita beza ini. Berbeza. Jauh berbeza dengan apa yang kita nak samakan kisah sahabat, kita nak samakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak samakan dengan kehidupan kita hari ini. Tak sama, babe. Iman-iman di akhir zaman ni tak sama dengan iman-iman manusia yang terdahulu. Cuba fikir jangan nampak dunia. Fikir nampak kebesaran Allah SWT. Allahu Akbar. Sampai bila kita nak tengok masjid macam ni? Lepas tu kita nak kaitkan dengan perkara-perkara yang mudarat. Makhluk bagi mudarat. Siapa makhluk? Kita mengiyakan makhluk lebih berkuasa daripada Allah SWT. Kita kata, tak, aku nak berusaha. Ada tak kita usaha betul-betul di jalan Allah SWT ini? Ada tak kita berusaha membenarkan kebesaran Allah? Tak, kita hari ini berusaha membenarkan kebesaran makhluk. Kita mengiya kata-kata hari ini. Mengiyakan kata-kata hari ini. Bukan mengiyakan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Kita gunakan kata-kata tu untuk mengiyakan perkara-perkara batil hari ini. Wallahi. Tak nampak benda tu. Sebab iblis ni sangat pandai membujuk. Sebab itulah Nabi Adam AS termakan pujuk. Nabi Adam AS, manusia yang tidak ada lagi batil.
Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, tak ada apa-apa lagi dalam hatinya. Hanya ada Allah. Kita ni Allah ciptakan di dunia ni, di akhir zaman ni macam-macam dah ada. Tapi Nabi Adam AS ketika diciptakan oleh Allah SWT, apa yang ada dalam hati dia? Cuba fikir. Tak ada apa-apa lagi. Hanya ada kebesaran Allah. Tetapi termakan pujuk dengan iblis. Iblis pandai memujuk. Memujuk rayu. Kita tak sedar perkara ni. Kita tak pernah nak fikir macam mana perjalanan agama daripada awal agama datang kepada kita. Kepada manusia. Kita fikir hari ni senang dah, selesa dah, aku dah ada agama. Nama agama. Agama aku agama Islam. Dah selesa dah, babe. Kita boleh buat usaha dengan cara lain. Selesa dengan agama tapi selesa yang tak betul. Allahu Akbar. Tak selesa, babe. Bukan zaman kita nak selesa dengan apa yang hari ini berlaku. Wallahi. Biar kita miskin, biar sakit, tetapi jangan kita hilang iman dan amal dalam kehidupan kita. Jangan hilang yakin kita kepada Allah SWT. Jangan berkurang langsung yakin kita dengan Allah. Jangan berkurang. Bila Allah hadirkan kemiskinan, Allah hadirkan wabak, iman kita lagi meningkat. Bukan iman yakin kita makin rendah, makin berkurangan. Hari ini iman yakin kita makin rendah. Bila datangnya wabak, bila datangnya ujian, iman yakin kita makin berkurangan. Kita boleh bagi lagi alasan-alasan perkara lain untuk tidak membenarkan urusan agama di jalan dengan lebih baik daripada sebelum Covid. Sepatutnya di musim Covid ni urusan agama lebih hebat daripada sebelum Covid hadir. Wallahi. Ini yang Allah berkendakkan kepada kita. Ini yang Allah nakkan daripada kita. Allah hadirkan ujian untuk Allah hadirkan ujian, tanda Allah sayang. Apa tanda Allah sayang? Allah nak kita lebih berkualiti di sisi Allah SWT. Allah nak kita jadi lebih baik di sisi Allah SWT. Allah nak kita lebih beriman, lebih bertakwa, lebih tingkatkan yakin kita kepada Allah SWT. Tetapi hari ini Allah bagi ujian, yakin kita bergoyang. Lemahnya, Allahu Akbar, lemah je, ya Allah, lemah je kita, ya Allah. Lemah je kita, ya Allah. Terlalu lemahnya iman kita, ya Allah. Allah hadirkan hujan, yakin kita kepada Allah SWT semakin lemah, semakin jauh. Kita boleh bagi macam-macam alasan untuk urusan agama dapat disempurnakan dengan baik. Wallahi. Wah. Kita takut kita jadi asbab bila kita berada di rumah Allah SWT. Kita takut kita menjadi asbab kemudaratan kepada orang lain. Ketika kita bersujud kepada Allah SWT, kita takut kita menjadi mudarat kepada orang lain. Allahu Akbar. Patut ketika diberi ujian begini, kita lebih dekat dengan Allah, lebih yakin dengan Allah. Lagi ramai manusia datang ke rumah Allah. Lagi kerja dakwah dilakukan dengan begitu banyak. Lagi kita mengajak manusia, jom kita penuhkan rumah Allah. Allah nak kita dekat dengan dia. Allah nak kita yakin dengan dia. Tingkatkan perkara-perkara ni. Tetapi hari ni tidak. Bila berlaku ujian, kita jauh daripada perkara-perkara ni. Cuba tanya dengan diri kita sendiri apa yang telah kita buat dengan agama hari ni. Allahu Akbar. Cuba tanyalah. Tanya. Kita tanya, ni malam ni kita penuh, kita tanya apa yang kita buat dah dengan agama ini. Yang mana kata ada ilmu begitu banyak, pandai berhujah, pandai berdalil. Tanya apa yang kita buat dengan agama hari ini. WHO, perubatan lebih meyakinkan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Tanya pada kita apa yang kita dah buat dengan agama hari ini. Tanya. Allahu Akbar. Banyak kena taubat banyak kita kena buat solat taubat sungguh-sungguh. Kita semua kena solat taubat sungguh-sungguh. Kita telah mencemarkan nama agama yang kita bawa daripada kita dilahirkan di komat, di azan di komat,
Selepas kita dilahirkan, tetapi kita hari ini mencemar agama yang kita telah bawa daripada awal kita dihidupkan di dunia ni. Bukan kita nak bantu agama. Sepatutnya bila datang ujian begini, kita berusaha bersungguh-sungguh bantu agama. Tapi hari ni boleh tengok kita boleh tengok hari ni apa yang berlaku. Kalau kita tak rasa, Allahu Akbar. Kita terlalu meyakin ni makhluk, kita terlalu taksub dengan makhluk. Inilah perkara yang hari ini berlaku dalam umat akhir zaman. Terlalu taksub dengan makhluk, terlalu yakin dengan makhluk. Sedangkan Nabi SAW pun tidak mahu umat-umat dia taksub kepada dia. Ini yang berlaku hari ini. Kita gunakan kisah lama, sirah Nabi, kan? Untuk apa? Adakah kita guna tu untuk kita datang kepada agama? Sepatutnya kita gunakan sirah-sirah Nabi, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih, ataupun yang tidak sahih. Kita gunakan perkara ni untuk nak mengajak diri kita, saudara-saudara kita, untuk kuatkan yakin kita kepada agama. Tapi hari ini kita gunakan semua tu dah jadi lain, terbalik. Minta maaf lah saya cakap kalau saya salah. Saya minta maaf kalau saya cakap saya salah. Tapi tuan-tuan semua boleh fikir. Apa kelebihan yang Allah bagi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ada iman dan Islam. Tuan-tuan boleh fikir, apakah kelebihan kita yang Allah bagi iman dan Islam ni? Nak dibandingkan mereka yang tak dipilih, diberikan iman dan Islam. Cuba fikir, wahai ahli-ahli politik. Kita masalah hari ni politik ni. Politik kita hari ni, Allah payah-payahkan. Allah susah-susahkan. Sebab apa? Faham-faham sendiri ya. Faham-faham sendiri. Urusan agama, fikirlah. Kalian dipilih Allah SWT untuk menjadi pimpinan-pimpinan masyarakat. Allah pilih korang untuk jadi pimpinan-pimpinan ilmu. Apakah tanggungjawab kalian kepada rakyat, kepada manusia di sekeliling kehidupan kamu? Fikirlah. Inilah jawapan yang akan ditanya nanti. Di akhirat kelak akan ditanya nanti. Selesaikanlah perkara ni dengan baik. Nampakkanlah kebesaran Allah. Ajaklah manusia hidupkan kembali agama lebih baik daripada 2019. Jangan takut dengan dunia yang kita usahakanlah. Dunia yang kita ada ni, harta, kekayaan, pangkat, derjat, gelaran, semuanya akan ditinggalkan. Semuanya akan ditinggalkan. Jangan nak membanding-bandingkan ilmu yang kita ada. Jangan nak membanding-bandingkan pengaruh yang kita ada. Jangan nak membanding-bandingkan harta dunia yang kita ada. Semua itu tak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Itu semuanya akan menjadi binasa, ditinggalkan. Yang kita nak bawa apa dia? Yakin kita, iman yakin kita kepada Allah SWT. Apa yang kita bawa di dunia ni, apa yang kita usahakan di dunia ni yang boleh membantu agama. Kita bawa kehidupan dunia ni sebagai perjalanan. Dunia ni sebagai perjalanan menuju tujuan hidup, iaitu akhirat. Tapi perjalanan hidup ni ada tak perkara-perkara yang kita bantu agama? Kelebihan yang kita ada. Kita kaya, kita bantu agama tak? Kita berpengaruh, kita bantu agama tak? Kita jadi pemimpin, kita bantu agama tak? Yang mana kita dahulukan dulu? Ini kebanyakan semua nak bantu untuk nak dapatkan lagi pengaruh. Bukan nak bantu agama. Bantu untuk dapat lagi pengaruh. Nak dapat lagi kepercayaan manusia kepada dia. Ini yang berlaku, babe. Jangan gah dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan kekayaan. Kalau masjid-masjid di dalam negara kita masih lagi sepi. Allah, tak tahulah Allah pandang kita macam mana ini. Tak tahu apa Allah pandang. Baik, terima kasih semua. InsyaAllah kita bawa fikir ni. Saya mengajak diri saya mengajak semua. Kita berfikir apa yang kita dah buat dengan agama.
Apa kelebihan yang Allah bagi dalam kehidupan kita hari ini? Sementara kita hidup ni, apa kelebihan yang Allah bagi dalam kehidupan kita ni? Yang kita bantu agama, yang boleh membuatkan agama hidup dengan baik, yang dapat menyukakan Allah SWT dan juga baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nak mati dalam husnul khatimah, kita nak mati dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Tetapi layak tak kita? Tanya, layak tak aku? Layak tak aku? Baik, terima kasih semua. Mintalah politik, agamawan, pemimpin masyarakat, pemimpin ilmu, tolong fikirkan perkara ni. Tolong fikirkan perkara ni. Ada ubat, tolong buka minda, tolong bukakan hati, bagikan kesatuan, bagikan pandangan-pandangan yang baik, bersatu hari ini untuk menyelesaikan masalah, bukan berpecah belah dengan mengagungkan, mengegokan, menyombongkan dengan kepentingan yang kamu ada, yang kelebihan kamu ada. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul. Kalau kamu menghadapi apa-apa masalah sekalipun, rujuklah pada Allah dan Rasul. Subhanallah. Rujuklah. Rujuklah pada Allah dan Rasul. Sebab itu tuan-tuan, kalau Allah kata rujuklah pada Allah dan Rasul, maknanya dua perkara ini menyelesaikan semua masalah, mengelakkan semua masalah yang tak terungkai-ungkai dengan guna Quran terungkai. Hari ini saya sebut dalam surat khabar Sinar Harian. Habis-habis ceramah, wartawan main temu ramah ni. Dia kata, Ustaz, pendapat Ustaz, saya kata macam tu. Kita ni daripada bulan 3 ni, COVID, PKP tak selesai. Bila nak selesai? Bila nak selesai? Kita dah bagi peluang dah untuk nak ikut SOP. Kita tak nak ikut pula yang Quran kata apa, hadis kata apa. Tak nak try pula yang tu. Sedangkan Allah dah kata dah bahawa Al-Quran dan hadis Nabi itu kalau kamu pegang, dia selesaikan masalah. Nabi kata kalau kamu pegang dua benda ini, kamu tak akan sesat. Al-Quran kata kalau kamu ikut dia, daripada gelap kamu jadi cahaya. Selesai masalah. Maknanya Al-Quran itu yang terbaik. Saya kata agamawan, pihak yang berkuasa agama kena kaji balik benda ni. Sebab benda ni seolah-olah dia kacau peribadatan umat Islam. Kalau orang yang ada mata hati, dia tengok benda ni. Benda ni bukan main-main, tuan-tuan. Dia melibatkan satu benda yang besar. Kita dah bagi peluang dah. Topeng ni pakai. Sampai duduk atas katil pakai topeng. Punya nak bagi peluang. Tak lega-lega juga. Kena juga. Masuk masjid pakai topeng. Pun tak selesai pula. Lagi naik pula dah. Kalau gitu tak nak cuba hak Islamnya. Tak nak cuba. Yang ni saya sebut dalam surat khabar tadi. Tak nak cuba. Pasal langsung kita tak sebut ni. Rasulullah kata apa. Nabi kata apa. Kita duk kata siapa ya. Kita ikut cakap siapa. Bahasa Arab kata siapa tu man. Orang putih kata siapa tu. Tak tahu siapa dia. Pasal apa nak ikut cakap siapa saja. Tak nak ikut cakap Allah dan Rasul. Rasulullah itu sumber ikutan. Al-Quran itu jalan penyelesaian. Dah, saya cakap. Kalau kata tak ada ubat, Nabi kami bagi tahu bahawa ada ubat pada segala jenis penyakit. Likulli da' syifa. Pada setiap penyakit itu ada ubat. Siapa cakap? Rasulullah. Allah Ta'ala kata, wa nunazzilu minal Qur'an ma wa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi ubat dan rahmat pada kamu. Jadi kalau Tuhan kami kata Al-Quran itu ubat, Nabi kata ada ubat pada setiap penyakit, takkan benda ni tak ada ubat? Itu yang saya cakap. Kena kaji balik. Nabi kata setiap penyakit itu ada ubat. Dan salah satu ubat pada penyakit itu ialah habbatus sauda.
Allah kata madu itu penyembuh pada segala penyakit. Penyembuh. Jadi kenapa tidak balik pada hadis Rasulullah? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak layan komen puak-puak bengong ni, letih tuan-tuan. Letih tuan-tuan. Dia tak apa nak percaya dengan Nabi SAW. Apa yang kita nak layan dengan orang yang meragui Nabi Muhammad SAW dan juga nak meragui apa yang terdapat. Yang banyak kita hari ini meragui apa yang terdapat dalam Quran. Sedangkan Al-Quran itu fakta. Yang kita duk percaya hari ini ialah teori. Antara teori dan fakta. Apa teori? Benda belum pasti. Apa makna teori? Benda yang belum pasti. Teori. Teori. Uji, kaji. Akhirnya kita jadi letih. Letih dibawa oleh satu pahaman. Mengikut apa sahaja yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Dan Nabi sebut benda ni dalam hadis. La tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan mengikut jejak langkah mereka sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta. Sehinggalah kalau kamu masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan ikut masuk dalam lubang biawak. Hari ni kita ikut sungguh tuan-tuan. Tak boleh bantah dah. Sop. Tak boleh ni sikit. Sop. Faham tak sop? Tak, siapa yang jadi lagu tu? Yang Allah Ta'ala sebut terang-terang hang tak nak ikut. Yang manusia hang nak ikut siapa? Ini yang kita sama-sama kena fikir tuan-tuan. Sedangkan saya dah kata tadi, Quran bagi jawapan pada setiap masalah. Nak bertanya, betul ke sembahyang jarak-jarak ni boleh kanjo? Dibolehkan? Saya keliru. Ramai sangat yang bagi jawapan tak sama. Banyak sangat ustaz yang ada sekarang ni maaf mencelah. Ikut Nabi lah. Kita bukan ikut orang. Kita ikut Nabi. Tu jawapan dia, ikut Nabi. Orang Arab ke, orang tak Arab ke, ikut Nabi. Jangan kita bagi jawapan, Arab buat. Orang sekarang bagi jawapan mudah. Orang Arab buat. Orang Arab pun baik dengan Israel. Apa yang kau tak baik dengan Israel Yahudi? Di negara Arab tu pun dah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dah mengiktiraf Israel. Kau tak nak ikut? Suruhlah Malaysia buka. Suruh Malaysia buat hubungan diplomatik dengan Israel. Buat hubungan. Buka duta sana. Kita boleh melawat sana. Demo boleh melawat sini. Jual barang demo negara kita. Nampak orang banyak negara Arab dah buat hubungan diplomatik. Buka dah kedutaan sekarang ni. Boleh terbang dah ke sana ke sini. Siap ada negara yang dah membenarkan duduk sekali tanpa kahwin pun dah selepas-lepas baik dengan Yahudi ni. Jangan kita kata orang Arab buat. Kalau orang Arab terjun lubang biawak, engkau pun terjun lubang biawak. Sebab tu Nabi awal-awal sebut tentang Arab. Wailul lil Arab. Celakalah bagi bangsa Arab. Min radmi futihat Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini telah terbukanya pintu-pintu lubang-lubang untuk orang Ya'juj dan Ma'juj. Nabi sebutlah. Bangsa yang paling awal rasa Arab dulu. Ya'juj Ma'juj mari kacau di mana. Jadi sebab tu kita, pegangan kita bukan Arab je. Pegangan kita ialah Nabi SAW. Betul pada Nabi kami ikut. Tak betul pada Nabi kami. Yang ini jawapan dia. Mengikut Nabi. Kalau saya salah, jangan ikut saya, ikut Nabi. Apa ajaran Rasulullah? Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat. Itulah anjuran kita yang sebenarnya. Bukan kita dengar, orang Arab buat. Sikit-sikit Arab. Sikit Arab masalahnya, entah kalau betul tak apa, tak betul. Jangan kita gitu. Nabi tu, ikut Nabi. Apa kata Nabi, ikut. Baik, ada lagi. Siti Arija Wardati, Arab tak Arab. Okey. Yang orang kita itu masalah kita ni. Orang ikut Nabi bukan ikut Arab. Kalau Arab tu betul ikut dengan Nabi, kita ikut. Kalau dia tak betul, tak payah ikut dia.